Apakah cukai? Cukai adalah perlu untuk pembangunan sesebuah negara. Lagi banyak cukai yang dikutip, lagi banyak pembangunan dan projek dapat dijalankan oleh kerajaan untuk kepentingan semua pihak. Dalam negara Malaysia, cukai terbahagi kepada dua bahagian iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Namun pada video kali ini, kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan cukai tidak langsung. Salam sejahtera, kami kumpulan 5 dan kami ingin membentangkan tajuk cukai tidak langsung belanjawan negara Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan saya Tubashini Kanesan, nombor metrik saya 301096. Pertama sekali, cukai tidak langsung adalah cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain. Secara jelasnya, cukai tidak langsung adalah cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang dibeli. Contohnya, cukai jualan yang dikenakan ke atas barangan yang dibeli di kedai. Cukai ini dikenakan secara tidak langsung, iaitu melalui harga barangan yang telah ditetapkan. Beban cukai bagi barang yang dikenakan cukai tidak langsung boleh dipindahkan oleh pengeluar kepada pengguna dengan menaikkan harga barang, iaitu cukai tidak langsung mempunyai kesan tidak langsung terhadap pendapatan individu atau syarikat. Kadar cukai tidak langsung tidak mempengaruhi pendapatan seseorang atau syarikat secara langsung. Namun, cukai ini dapat memberikan kesan terhadap penggunaan barangan dan perkhidmatan. Semakin tinggi kadar cukai, semakin mahal harga barangan dan perkhidmatan yang dibeli. Cukai tidak langsung di Malaysia meliputi duti ekspor, duti import, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan cukai tidak langsung lain. Analisis kadar pertumbuhan cukai tidak langsung berdasarkan data belanjawan negara Malaysia dari tahun 2015 hingga 2022 adalah seperti berikut. Pada tahun 2017 hingga 2018, terdapat kadar pertumbuhan yang paling rendah iaitu negatif 28.57%. Terdapat penurunan besar-besaran dalam jumlah cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung pada tempoh ini adalah RM44,026 juta. Pada tahun 2021 hingga 2022 pula, terdapat peningkatan yang ketara pada tahun 2022 yang mungkin disebabkan dan kadar ini juga merupakan kadar yang paling tinggi. Cukai tidak langsung pada tempoh ini adalah RM55,289 juta. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Al-Hafiz bin Azmi, nombor metrik 301343. Seperti raja yang ditunjukkan, pada tahun 2015, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung belanjawan negara Malaysia berada pada titik kosong. Pada tahun 2016, ia meningkat kepada 11.3%. Kemudian pada 2017, ia meningkat kadar pertumbuhan cukai tidak langsung belanjawan negara Malaysia meningkat kepada 3.18%. Pada tahun 2018, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung menurun kepada negatif 28.57%. Kemudian pada tahun 2019, ia meningkat kepada 4.13%. Kemudian pada tahun 2020, ia menurun kepada negatif 8.63%. Pada tahun 2021, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung meningkat kepada 4.06%. Kemudian pada tahun 2022, ia meningkat kepada 26.84%. Sebab pada tahun 2015, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung tidak dapat dikira kerana data tahun 2014 tidak diambil kira dalam tempoh kajian. Pada tahun 2016, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung meningkat kepada 11.30%. Ini disebabkan oleh pertambahan kutipan cukai barang dan perkhidmatan GST. Selain itu, kutipan duti import meningkat disumbangkan terutamanya oleh kutipan duti ke atas motorkar CBU. Samping itu, kutipan levy juga meningkat.
Pada tahun 2017, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung meningkat kepada 3.18%. Ini disebabkan oleh pertambahan kutipan cukai barang dan perkhidmatan GST. Sektor utama yang menyumbangkan kepada kutipan GST adalah perdagangan borong dan buncit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal, serta pembinaan dan pembuatan. Dan itu kutipan duty ekspor meningkat disebabkan oleh purata tahunan harga minyak mentah dunia yang lebih tinggi pada tahun 2017. Kutipan levy dan kutipan pelbagai cukai tidak langsung juga meningkat. Pada tahun 2018, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung menurun kepada negatif 28.75%. Ini disebabkan oleh pengurangan kutipan GST, berikutan pemansuhan cukai tersebut dan pengecualian cukai selama 3 bulan pada tahun 2018. Kutipan levy juga turut menurun. Pada tahun 2019, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung telah meningkat sebanyak 4.13%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST dan kutipan levy. Pada tahun 2020, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung telah menurun sebanyak 8.63%. Penurunan ini antaranya disebabkan oleh kutipan duty ekspor kerana kejatuhan purata tahunan harga minyak mentah dunia. Di samping pengeluaran dan permintaan komoditi yang menurun ekoran pelaksanaan PKP di peringkat domestik serta global bagi membentang pandemik COVID-19. Ini juga secara tidak langsung turut memberi kesan kepada kutipan duty import yang menurun. Selain itu, kutipan duty excise turut terjejas berbanding kutipan tahun 2019, susulan permintaan kenderaan komplit, build-up CBU dan rokok yang lebih perlahan. Akhirnya, tahun 2021, kadar pertumbuhan cukai tidak langsung meningkat sebanyak 4.06%. Peningkatan ini antaranya disumbangkan oleh kutipan duty sebanyak RM1,587 juta melibatkan cukai jualan petrol dan diesel iaitu kepada RM120 juta berbanding dengan RM1,512 juta pada tahun 2020. Assalamualaikum, saya Siti Khadijah binti Subanyu dengan nombor matriks 297277. Seterusnya kita lihat pada tahun 2022. Pada tahun 2022, kadar kutipan cukai tidak langsung telah meningkat sebanyak 26.84%. Peningkatan ini disumbangkan melalui kutipan cukai perkhidmatan, duty excess, cukai jualan barangan import dan kutipan levy. Untuk pengetahuan umum, cukai perkhidmatan merupakan kutipan yang tertinggi disebabkan oleh pelbagai perkhidmatan yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia seperti perkhidmatan makanan dan minuman, insurans dan telekomunikasi. Seterusnya, kutipan duty excess yang melonjak disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi untuk kenderaan bermotor. Selain itu, selepas pembukaan semula sektor ekonomi pada April 2022 yang lalu, cukai jualan barangan import juga turut meningkat disebabkan segala jual beli pada waktu tersebut telah dibolehkan setelah sekian lama terhalang kerana coronavirus pada tahun sebelumnya. Akhir sekali, kutipan levy juga meningkat melalui kutipan levy buah kelapa sawit. Jadi, apa yang dapat kami rumuskan adalah kadar pertumbuhan cukai tidak langsung belanjawan negara Malaysia yang paling tinggi adalah pada tahun 2022, manakala yang paling rendah pula pada tahun 2018. Sekian sahaja daripada kumpulan 5. Terima kasih.